Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 135. Apabila negara tu adalah pemerintahan di Islam, maka biasa dia ada qadi. Qadi matlamat dia mestilah selari dengan Quran, iaitu untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan keadilan dalam hukuman. Sebab Islam tu adil, maka mestilah orang-orang yang terlibat dalam nama hidup Islam ni mesti menzahirkan makna adil Islam. Jadi ayat ni ditujukan kepada qadi. Biasa orang qadi ni dia faham lah. Bukan qadi itu tu, qadi mahkamah ni. Bukan kalau biasa qadi ni macam rendah bunyi. Dia panggil hakim lah, hakim. Wahai orang-orang yang beriman. Mana orang yang beriman sini, maksudnya orang yang berautoriti, ada kuasa dalam memutuskan keputusan. Kalau macam kita ni tak kena sana ni, sebab kita tak ada kuasa nak putus salah orang ni. Ini merujuk kepada qadi yang beriman. Kunu, jadilah kamu. Kunu, jadilah kamu qawwamina, penegak keadilan. Qawwamina bil qisti, penegak keadilan. Jadi adil dengan qist itu mana sama. Tapi unik kalimah adil ni kadang-kadang makna zalim. Kalimah ain dalam ni boleh makna zalim, boleh makna adil. Dia dua satu lafaz, boleh makna bercanggah, boleh makna tauhid, boleh makna syirik. Kadang-kadang dalam Quran, innallaha ya'muru bil adli, tauhid. Bi rabbihim ya'dilun, yakni yusyrikun, syirik. Kalimah adil ni unik. Dia dua lafaz yang boleh dua makna berlawan. Kalimah Kristen pun ada lafaz yang makna adil, ada lafaz makna zalim. Mesti mana adil. Menjadi saksi kerana Allah, syuhada lillah. Menjadi saksi kerana Allah. Jadi agama Islam unik. Allah nak buktikan Allah itu adalah Allah yang sebenar-benar Tuhan. Kalau tak bagi bukti kepada kita pun, kita kena beriman dan sebagai Tuhan. Tapi Allah dia ni bagi dalil kepada kita, hujah, bahawa dia adalah Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diseru, yang berhak ditumpang hajat kepadanya. Allah bagi hujah, dalil. Tak sekir tu. Biar tak kira nanti kita pergi tuang. Tak sana. Tak pergi.
Tak apa. Jadi ayat ni qadi dia faham lah, kita tak faham. Biasa qadi ni dia akan jadi tidak adil ni bila barang ni melibatkan diri dia. Rumit sikit Jadi macam belok sikit. Bila melibatkan kepentingan diri dia belok sikit. Payah sikit. Dia bisa ada 4 sebab kepayahan dalam ujian dalam nak letak keadilan ni. Dia ujian dia pertama diri sendiri. Yang kedua mak ayah. Kalau melibatkan orang tua dia payah sikit. Nak buat keputusan ni ayah kita contoh, nak kata salah dia, sosial. Contoh yang didakwa tu ayah dia tu mahkamah. Rumit sikit. Awil walidain, atau orang tua. Mana ujian keadaan. Amrullah dia berlaku adil. Ujian keadaan dia diri sendiri. Ujian keadaan dia orang tua. Perintah tu tahu dah kena berlaku adil. Kena telus, kena apa tu? Tegas. Tapi kalau kena diri sendiri, payah jadi payah. Kalau kena mak pak, jadi payah. Atau kena kerabat kita. Kadang-kadang kita mahkamah tu kadang-kadang jaga-jaga, bukan apa tu, hakim ni tak boleh campur orang, tapi bila campur kalau terlalu mesra dengan orang ni hilang integriti. Dia tak ada mesra dengan orang. Seorang dia. Jadi bila kita faham maksud kita faham. Dia konteks orang hakim dia faham. Dia tak boleh nak mesra dengan orang main majlis-majlis. Dia suka. Jadi integriti tu hilang. Jadi ketegasan tu hilang. Ketegasan tu jadi hilang. Geng kita, geng ngaji kita. Ketegasan jadi hilang. Waktu dia kena seorang dia. Kita pula dah kita tahu hakim tu kerabat kita, mula kita pun nak ni. Tolonglah kita ni ada adik. Ya betul. Polis dia faham. Mek dia faham dia boleh. Dia kena jauh dengan orang. Sebab Allah tahu dah. Lepas tu iyakun ghaniyan, kaya. Orang kaya sikit kita takut orang kaya ni dia berkuasa. Boleh beli. Habis kita. Lepas tu miskin, siapa pula? Kan? Nak hukum jadi tak sampai hati sebab orang susah. Nak tegas tak boleh. Saya dah tengok ada ni susah. Jadi tak boleh tegak hukum ni. Mana kes tak boleh tegak hukum ni 5. Pertama, kes diri sendiri. Kedua, kes mak ayah. Ketiga, kes kerabat. Yang keempat, kes orang kaya. Yang kelima, kes orang miskin. Nak bagi hukum sama rata tak boleh. Sebab 5 perkara ni jadi ujian bagi hakim ni. Nak menegakkan keadilan. Jadi kalau kita faham isu hakim, integriti hakim, kita faham isu ni. Dia tak boleh nak campur gurau-gurau, tak boleh. Kita tak faham ni, kita tak mengaji integriti ni. Tak erti. Ni begitu konsep dia. Konsep dia. Dia kadang-kadang bukan sombong kadang-kadang. Dia mesti integriti lagu tu nak jaga. Bila rapat sangat, orang yang sambil lewa jadi. Maka Allah lebih tahu. Kemaslahatannya. Dia kata Allahu aula bihima.
Oleh kerana itu, jangan mempertimbangkan orang kaya kerana kekayaannya, orang miskin kerana kasihan kepadanya. Bahkan tetaplah kamu bersaksi terhadap kebenaran kepada siapapun orangnya. Menegakkan keadilan termasuk perkara agung. Dan yang demikian menunjukkan keadaan agama seseorang, kewarakannya dan kedudukannya dalam agama Islam. Selesai. Janganlah kamu mengikut hawa nafsu kamu sehingga terhalang kamu berlaku adil. Ataupun antu Allah. Jadi ta'dilu ni kan lafaz unik. Dia boleh makna ta'dilu, boleh makna adil, boleh makna zalim. Jadi kita kena faham dia. Kalau kita kata ta'dilu makna adil, kita dari kamu berlaku adil, atau jangan kamu berlaku zalim. Itu jangan sehingga kamu berlaku zalim. Boleh juga. Sebab kalimah adalah ni memang unik. Sebab kalimah dia boleh makna adil, boleh makna zalim. Ada tengah makna zalim. Mana ada hurai. An ta'dilu ni dari tidak kau berlaku adil. Dari tidak kau berlaku adil, ya. Jangan kamu nak ikut hawa nafsu kamu. Dari kamu tidak berlaku adil. Betul tak? Dia ada dalam Al-Quran ni, an tu Allah. Nanti jumpa lagi hujung surah Nisa. Hujung surah Nisa ni Allah menjelaskan kamu, kalau tak lari ni untuk kamu sesat. Tak kamu sesat, so kamu jangan sesat. Jadi kena buat andai Allah. Ataupun tak buat la boleh juga. Terjemah lagu ni, jangan kamu ikut hawa nafsu kamu agar kamu dapat berlaku adil. Boleh juga. Kalau la, agar tidak menghalang kamu berlaku adil. Di mana itulah dia kata ni lihat ni. Terjemah dia ambil makna ta'dil ni menyimpang daripada kebenaran. Dia kata, maka jangan kamu mengikut hawa nafsu kamu kerana ingin menyimpang daripada kebenaran. Ta'dil itu makna menyimpang. Kalimah adalah ni dia unik. Dia boleh makna adil, boleh makna menyimpang. Unik. Nak buat macam mana? Kalimah tu unik. Bi rabbihim ya'dilun. Bi rabbihim ya'dilun. Dengan Tuhan mereka adil. Bukan adil, menyamakan, syirik rupanya. Ya'dilun ni kan syirik kat situ. Dalam surah mukadimah surah Al-An'am ayat 1, bi rabbihim ya'dilun. Dengan Tuhan mereka adil. Bukan adil, syirik kat situ. Dalam Quran ada adil makna tauhid, ada adil makna syirik. Nak buat macam mana dalam kutub bahasa Arab? Atau kita kena waktu tengok terjemahan penuh supaya kita tak silap. Dalam lafaz kita baca waktu baca sama kan, waktu khutbah, last khutbah, innallaha ya'muru bil adli. Ada tauhid. Sebab Allah suruh, tak kalau Allah syirik. Ada dalam surah Al-An'am, bi rabbihim yusyrikun. Dengan Tuhan mereka bi rabbihim ya'dilun. Kalau terjemah bahasa kita, ya'dilun itu adil lah. Tak. Ya'dilun itu makna menyamakan Tuhan yang lain. Syirik makna dia. Payah lah lagu ni. Tak payah lah. Memang bahasa Arab lagu tu lah. Dia unik. Satu kalimah boleh jadi makna best lah. Berlawang tak tahu. Kena belajar. Tadi dia jadi salah. Bahasa Melayu ni adik ni faham mana bagus dah. Bahasa Arab tak adik mana tak bagus ada. Adik mana bagus ada. Dia bergantung pada tempat. Ada dalam Quran. Lepas tu dia kata wa in, dan jika
Ni apa tu berlaku maka apa tu hakim laku hakim. Mana mutabelik ni tukar kes. Dia ni atas dia ni kesalahan atas akta ni. Orang sogok tukar akta. Akta ni kalau dihabis kesalahan hukum mati je tu. Sogok duit tukar akta supaya hanya sekadar gitu je tu gitu. Tu talu mana? Autu'ridu. Mana hakim tarik diri jadi hakim, mana tak mau pulang putusan. Autu'ridu atau enggan menjadi saksi, enggan pulang putusan. Fa inna Allah, maka sungguhnya Allah adalah dengan apa yang kamu lakukan khabir, maha mengetahui untuk dibalas akhir esok. Mana jadi hakim ni mulia dah, tapi kalau tak kena wahyu neraka juga. Semua barang-barang mulia pun kalau tak menepati wahyu neraka juga. Ulama tak menepati wahyu neraka. Hakim tak menepati wahyu neraka. Semua siapa-siapa pun bila tidak lawan wahyu neraka selalu atas nama apa-apa. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ni kena hati juga. Wahai orang-orang yang beriman, itu berimanlah. Dah beriman, suruh beriman lagi. Jadi kat sini kita kena terjemah, wahai orang-orang yang beriman pada lafaz saja. Berimanlah dengan hati juga. Kena terjemah lagu tu. Baru maksud tercapai. Wahai orang-orang yang beriman pada lafaz saja. Ataupun wahai orang-orang yang iman yang lemah, tak gagah. Kena sikit belok dah. Tak gagah kan. Berimanlah pada maksud yang hakiki, yang dituntut. Berimanlah pada maksud yang dituntut kepada Allah dan kepada Rasul. Tengok Allah, Rasul, kitab. Semua tempat dia punya letak tu tempat autoriti. Allah, Rasul, kitab. Jadi kenapa dia dengan kitab? Kitab tu lah memastikan beriman tu betul pada neraka yang betul. Beriman kepada Allah dengan neraka yang betul. Beriman dengan Rasul dengan neraka yang betul. Maknanya kita tak boleh terpisah dengan teks kalamullah. Tidak boleh terpisah teks kalamun Nabi. Tak boleh. Terpisah aja. Haji dia macam semalam dah. Bila tak jelas aja, sebenarnya belah-belah sana dah. Bila teks tak ada kita boleh buat teks kita, tak ada kita. Kita tengok pada orang saja. Makna teks wahyu tak ada kita. Maka dia kiblat dia bukan syirik, kiblat dia bukan tauhid, kesyirik dah. Carilah tengok orang-orang yang kita pergi majlis kerja dengan majlis Kalau kelompok ni cenderung kepada majlis kerohanian sesat tu. Mesti ada 3 ciri benda tu ada. Hak jangan tak patuh lagi, hak jangan dia keluar dari anak. Kita bukan jalan. Sebab tu buku-buku tentang ajaran sesat di Kelantan, di Terengganu kita kena beli. Tengok macam mana orang-orang mahir dia faham. Ada tak ciri ni? Ada tak ciri ni? Bila tak ada rujukan dia berlaku 3 perkara ni mesti ada apa tu puja benda, mesti ada puja tok guru, mesti ada puja roh. 3 tu mesti. Marah lah. Tapi lagu tu dah. Memang kerja badan-badan ni susah. Orang kata macam-macam. Kita Jakir tu kan, dia ni Facebook tak ada. Tak tahu kenapa tak save Facebook. Tapi nama dia adalah orang-orang tak suka warna dia ni. Tapi dia ni bahagia apa? Bahagia kalau contoh kalau dekat Kelantan ni ada orang isu sesat, hak 2 tak 5, dia turun lah. Lepas tu dia main Kelantan gitu. Orang ni telefon kita. Dia nak
Nak tanya dia kena, dia banyak bagi taklimat. Taklimat kalau orang panggil, taklimat ajaran sesat semua. Jakim. Ustaz Izul A'la. Dia kita kenal dia masa kita ngaji waktu tahfiz sekali kat Kuala Lumpur tu. Lepas tu dia ngaji Iraq, lepas tu dia ngaji Madinah, dia balik. Lepas tu dia kerja Jakim ni. Tapi nama dia tak ada, nama tak terkenal macam Syekh Aizam ni terkenal. Tapi dia ni memang orang, sebab dia bahagian bidang kuasa, orang tak minat anak. Tapi bila isu-isu Kelantan ni dia tahu. Yusuf A'la. Nama dia Izul A'la, nama dia. Ustaz Izul A'la. Boleh panggil dia kali. Ni bahagian kalau ada ajaran sesat, ngadu ada orang ni, isu-isu, dia turun. Kau baik kita. Isu-isu semasa boleh, tak salah apa punya dia tahu. Kita ingat mata. Cuci mata ni orang pun pasal seperti cuci mata ni, cuci telinga. Mek silap sebut dulu. Dia kalau isu-isu lagu ni, kita molek, kita terlibat dengan orang yang bawa autoriti, benda ada rujukan. Kita suka lagu tu sebab kemah ni baru-baru orang pegang macam kita ni, start kata lagu tu. Jadi kita ada dia bagi taklimat. Waktu tu dia turun bagi taklimat dekat majlis. Dia panggil dah sekali ni. Dan kitab yang diturunkan kepada Rasul, nazzala ala rasulihi. Dan kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang telah diturunkan sebelum ini. Tengok, kalau kitab Quran disebut nazzala, kalau kitab sebelum Quran disebut anzala. Nazzala mana turun, nazzala ni turun semua, dia turun berperingkat-peringkat. Kalau yang jenis, kalau ada hamzah depan tu turun sekaligus. Kalau syaddah duduk tengah tu turun banyak kali, dia turun berperingkat-peringkat, sikit-sikit. Dia ada unsur banyak, makna banyak, cenderung makna banyak. Kalau hamzah depan cenderung makna sekaligus. Jadi kalau barang yang bukan daripada wahyu, tak ada teks, memang cenderung kepada kekufuran. Wa man yakfur billah, barang tak jelas ni cenderung kepada kekufuran. Wa man yakfur billah, barang siapa yang mengingkari Allah dan malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, faqad, maka demi sungguhnya, dhalla, dia telah sesat yang jauh. Dhalla dhalalan ba'ida, sesat yang jauh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tapi tak sempurna lagi iman dia, tak menepati gimana iman. Kalau menepati tak kufur dah, tak jelas lagi, tak gagah lagi. Lepas tu murtad, summa kafaru, murtad. Lepas tu summa amanu, beriman. Jadi ada tak rekod orang murtad masuk Islam semula? Ada? Ada tak rekod orang murtad kali kedua pula masuk Islam semula? Tak ada. Walaupun kalau dia ni nak taubat semula, majlis mu'ala lalu kan, tapi tak ada, rekod tu tak ada. Sebab takdir Allah ni 2 kali je. Ni bukan cerita orang tak betul akidah dalam keadaan tak tahu ni. Dia mengisytiharkan, saya keluar dari Islam. Lepas tu, oh silap saya masuk Islam semula. Ada? Gitu ada.
Lepas tu dia keluar pula. Bila dia keluar pula tu, tak jumpa jalan dah. Dia takkan lari dah. Tak ada rekod sejarah orang murtad kali kedua jumpa Islam pula, tak ada. Hak pertama ada. Kita bagi nasihat-nasihat, kita silap. Macam berlaku yang saya cerita tu apa tu. Haknya dia masuk Islam. Lepas tu dia bawa anak dia masuk Islam semula. Lepas tu dia meninggal. Alhamdulillah lah. Kan? Anak dia mengaji tempat kita tu. Mak tak ada. Kakak dia orang Kristian. Ayah entah ke mana. Ada. Ayah tahu. Ayah dia Islam tapi masuk penjara kira ada. Tak tahu hidup entah ke mana, tak tahu. Tak tahu punca. Hilang, putus. Cari jumpa. Tapi ibarat macam masuk penjara ni kan. Tak tahu keluar tak keluar, kira ada pula. Macam dia macam sebatang kara lah gitu kesian tengok. Tapi dia masuk tahfiz. Dia tahu masuk tahfiz ni ada orang suruh masuk ke tak, saya minat sendiri. Kita ni unik. Orang yang tak ada mak ayah yang macam bagi semangat minat hafal Quran ni, boleh minat sendiri. Macam kita ni mak ayah nak sangat lah, anak pula tak sih. Dia ni tak siapa, dia bagi semangat, dia nak sendiri tu pelik tu, nak sendiri. Saya minat sendiri. Unik. Iman ni barang unik. Barang manusia ni barang unik. Kita tengok. Jadi betul. Kita ni tak harap nak suruh. Kan? Tak minat-minat. Dia ni mak ayah. Tak ada mana, tak mana. Tapi dia minat. Minat sendiri. Jangan. Tuhan punya tu. Kita kata kan. Kita tanya yang kita tanya sedih tanya, sekolah mana tu? Saya tak sekolah, tak pernah sekolah. Kenapa? Dah mak nak kerja, nak hantar sekolah tak sanggup. Alah kunci duduk dalam rumah. Bagi makan lah, dia bagi makan apa. Dia pergi kerja. Lepas tu belajar sendiri. Kesian. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman. Summa kemudian kafaru, murtad. Summa kemudian masuk Islam semula. Summa kafaru, murtad pula. Lepas tu summa amanu ke? Tak. Summa zdadu kufra. Sebab rekod tak ada. Maknanya Allah beritahu ni macam kat luar. Kat majlis ni, kalau ada orang ni, saya ni murtad 2 kali dah, nak masuk Islam semula, terima. Betul tak? Nak sangat terima. Sebab apa kalau tak terima, nanya ke dia lah. Masalahnya tak ada, mari semula. Tak mari dah lepas murtad kali kedua, tak mari dah. Dengar cerita dia murtad. Tapi tak pernah dengar dia datang semula ke majlis nak Islam semula, tak ada. Rekod tu tak ada. Betul tak tuan kata? Summasdadu kufra. Kemudian bertambah kekafiran dia. Mana kalau kali kedua murtad ni, Allah tarik taufik. Lek mana ibarat mana ni, kalau lek kita ni, kita kena taubat sama, tapi lek dia tu Tuhan tarik. Sebab sampai 2 kali istighfar Islam ni bukan dia. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidak mungkin Allah akan ampun dosa dia. Allah tarik lubang-lubang pengampunan, taufik. Wala liyahdilahum, dan wala liyahdilahum sabila, dan Allah tidak memandu mereka ke jalan yang betul. Mana orang yang murtad kali kedua ni, Allah buat khatamul qalbi tahap 4. Kan? Kalau macam sekali murtad ni, Tuhan tak 4 lagi, Tuhan bagi lubang-lubang lagi. So, bergantung sama ada dia guna lubang tu tak, peluang tu ke tak, atau tidak. Bergantung dia lah pula. Tapi kalau dia sanggup murtad kali kedua ni, Allah tutup pintu khatamul qalbi. Cuma kita ni tak boleh nak hukum ni sebagai ibrah saja ni. Tak boleh nak hukum, ibrah saja. Tapi hakikatlah betul lah. Kita bila orang dah 2 kali murtad ni, kita minta Allah
bagi hidayah ke dia lah. Gitu je lah. Cuma kita tahu hakikat dia lagu mana. Boleh jadi tapi rumit. Rumit tu sebab tak ada rekod lagi orang murtad kali kedua ni masuk Islam. Tapi kalau dia nak, alhamdulillah kita suka. Faham tak? Jangan lebih-lebih pula dia. Ini sebut pelakuran saja, jangan berlaku kita. Kalau orang selain daripada kita berlaku dia ni, kita tak boleh kacau lebih. Sekadar mendoakan. Tapi kita tahu hakikat. Sebab hakikat yang ada sekarang ini ialah tak ada orang murtad 2 kali ni tiba-tiba nak masuk Islam semua, tak ada. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Tapi tak ada lagi dah. Tak ada rekod lagu tu, memang tak ada. Hak sekali ada. Tu kata innal ladina amanu summa kafaru summa amanu tu. Hak kali kedua tu tak ada rekod. Mana benda yang berlaku kat luar tu sebab orang kata lah. Jadi kita ni dah Allah beri peluang kepada kita untuk beriman ni, kena beringat lah. Peluang ni bukan datang 2 kali. Bila Allah tarik tu, sudah kita. Lihat kita ni jangan jadi belah orang yang menghukum. Kita ni belah mendoakan. Tapi hati ni ambil pengajaran kan. Berilah kabar gembira kepada orang munafik. Munafik ni dalam ayat ni dia ada dua ayat. Orang munafik ni dia tak boleh keperasaan dia, keyakinan kepada orang beriman ni separuh. Kan? Dia ambil separuh, tak sempurna, separuh. Mana dia kepada orang, mana banyak lebih kepada belah kepada orang yang bukan Islam, dia percaya. Dari sudut kepimpinan, dari sudut teman ni, orang yang kafir lebih dia percaya daripada orang beriman. Sifat dia munafik. Bi anna lahum, bahawasanya bagi mereka ni azab yang amat pedih. Siapa dia ni? Orang-orang yang mengambil, menjadikan orang kafir yang zahirnya anti kepada Islam sebagai apa? Aulia, pemimpin ataupun teman setia. Ataupun menguatkan, nak menguatkan diri dia ni, dia ambil sokongan orang lagu ni. Padahal kekuatan tu ada pada Allah. Mindu ni bukan daripada orang-orang yang beriman. Padahal kehormatan tu berada kepada yang duk belah Allah. Bukan hak duk belah lawan Allah, kan? Hak duk belah Allah, menyebelahi belah Allah, belah Nabi. Hak lawan Allah, hak lawan Nabi ni tak ada sikit kehormatan. Tidak ada apa tu, kemuliaan, tidak ada kehormatan. Tidak ada kekuatan nak tumpang ke dia. Sebab tak ada kehormatan, tak ada kemuliaan, tak ada apa-apa. Aizah tu ada kepada Allah dan kepada yang menyelebahi Allah dan Rasul. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah. Apakah mereka mencari di sisi mereka tu kehormatan, kemuliaan, kekuatan, sokongan. Padahal izzah tu semuanya tu ada dekat Allah dan kepada orang-orang yang sokong belah Allah, belah wahyu. Orang beriman, dia terikat dengan teks wahyu. Dia terikat dengan teks wahyu, dia menerima, beriman.
Terikat dengan teks wahyu. Apa kalau keluar daripada kalam Allah, kalau Nabi ni dia percaya benar, dia terikat benar. Orang bukan Islam, orang yang dunia ni bukan cara Islam, dia terikat dengan barang tak jelas. Dia terikat dengan barang tak jelas, tak ada teks yang membenarkan dakwaan dia. Jadi bila dia tak terikat dengan barang tak jelas ni, dia cara dia nak bersedar. Bila dia terlalu terujar barang tak jelas, dia akan persenda barang jelas. Itu kaedah. Bila dia terujar barang tak jelas, dia akan persenda barang jelas. Kita dengan duduk dengan teks wahyu ni, beriman, percaya, mengangkat, mengutamakan sandaran teks wahyu ni, jangan duduk bersama mereka waktu mereka persendakan apa-apa yang daripada wahyu ni, daripada kalam Allah, daripada kalam Nabi ni. Sifat bila kita terujar barang tak jelas, kita akan persenda barang jelas. Itu kaedah dah. Bila kita terujar barang tak jelas, kita akan persenda barang jelas. Bila kita terujar barang jelas, kita tak apa minat mana barang tak jelas. Barang sampah. Tak minat mana barang sampah. Wa qad nazzala alaikum, dan telah dia turunkan kepada kamu dalam kitab. Dalam kitab mana-mana. Kitab ni, setiap kitab ni ada musuh dia. Injil, Taurah ada musuh dia. Hak yang taksir ke Taurah ada. Zaman tu lah. Injil ada musuh dia. Hak taksir ke Injil ada. Quran ada musuh dia. Dalam Quran pun ada. Kat sini Quran lah. Mana setiap tulisan ni ada musuh dia. Injil atau Taurah, tulisan yang ada orang musuh tulisan tu. Injil ada orang musuh tulisan Injil tu. Quran ada orang musuh dengan tulisan Quran tu. Setiap kitab tu dia ada undang-undang. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, lafaz wahyu, apa yang telah ditetapkan oleh wahyu, apa yang telah dibenarkan oleh wahyu Allah ataupun kalam Nabi, diingkari, dipersendakan. Biasa kalau persenda ni berlaku kalau kita ada teruja barang tak jelas, dia akan persenda barang jelas. Itu kaedah. Yukfaru biha wa yustahza'u biha, diingkari, dicemuh, dipersenda, ejek dengannya. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Duduk dengan setan, sifat setan jangkit kita. Duduk dengan orang persenda wahyu ni, sifat tu akan pindah kita. Duduk dengan Quran, sifat baik Quran ni akan jangkit kita. Sifat baik dia, sifat baik Quran ni akan jangkit kita. Bila kita mengaji Quran, Quran ni sifat dia jelas, kita jadi sifat suka barang jelas, tak suka barang kabur. Mana kalau kita ada perasaan lagu tu, tu makna Quran sudah meresap dalam jiwa kita. Suka barang jelas, tak minat barang kabur. Orang yang jauh dengan wahyu Allah ni suka barang kabur, tak minat barang jelas. Bukan sekadar tak minat, mengingkari pula, lepas tu cemuh pula, senda pula. Lepas tu jangan duduk bersama mereka lah. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk. Kita mengaji kalam Allah ni kalam Allah kata lagu ni, bunyi persenda, jangan duduk. Sehinggalah mereka bercakap pada tajuk yang lain. Pindah tajuk. Kalau tajuk tu persenda wahyu, jangan duduk. Nanti sifat dia ni pindah kita. Sebab tu kita jauh dengan Quran. Syaitan duduk sebelah kita. Lama-lama sifat syaitan tu jangkit kita. Tapi kita duduk dengan Quran, sifat Quran tu pindah kita.
Kaedah. Duduk dengan Quran. Sifat baik Quran tu pindah kita. Jauh dengan Quran, dekat dengan setan. Sifat setan tu jangkit kita. Ataupun sifat orang-orang yang terjebak dengan sifat setan ni jangkit kita juga. Jangan duduk. Lama jadi gitu. Jadi apa tu? Dia akan jangkit kita. Jangkit. Ingat COVID-19 dia jangkit. Hak ni jangkit dah lagi bahaya. Jangkit COVID-19 ni berat juga tak saya kita kan. Kurang-kurang mati. Na'udzubillah min zalik kan. Tapi kalau jangkit ni masuk neraka. Lagi bahaya. Barang tak nampak juga ni. Semua tak nampak. Hak apa tu, cuma kalau hak yang kalau COVID-19 tu di scan oleh apa? Oleh alat dia. Kalau sifat tu siapa scan? Quran scan. Dia kata innakum, sesungguhnya kamu nanti seperti mereka. Kenapa? Jangkit. Kena virus. Ingat penyakit-penyakit ni virus je. Virus hak wahyu ni pun munafik ni virus juga. Kesana masuk neraka. Hak tu, hak kita lalui pun kena hati jauh. Hak Quran lagi kena hati jauh. Kita tanya semalam kita ngaji SM adalah orang yang daripada Kedah. Lepas tu dia syakir lah. Dan bila dia syakir ni kata percuma Ustaz. Tapi kalau Ustaz sahaja pergi nak cek, kena 600. Mahal barang tu. Barang cek tu mahal. Seperti COVID lah. Cerita dia ada cerita. Tapi negatif. Kami nak kata bila kita disyakir, kita pergi cek, percuma. Kerajaan tanggung. Tapi kalau kita kata-kata nak pergi, kena bayar. Jadi hak jenis penting ni, hak jenis masuk neraka ni kena pergi. Cuma pula. Kena pergi cuma. Nota bagi free, tak bagi tak tahu. Nak bagi betul, nak mari sama-sama tak apa. Positif negatif ni tak tahu kita baca ya. Kawan kita yang mengaji lah tahu kita ni positif dan negatif. Sebab kita tak tahu sebab benda gaib. Munafik ni benda gaib, mana kita tahu. Syirik benda gaib, mana kita tahu. Kita hang ngaji dan kita tahu. Tak betul faham aku ni. Betul. Nampak tak? Makna kalau tuan tak usah untuk pergi check, scan fahaman ni betul salah. Sebab barang syirik, barang tak dengar, barang tak nampak. Kalau barang nampak boleh tegur. Mana kata? Tak nampak. Kan mana ada orang kalau syirik bunyi loceng tu kan. Kling bunyi darah. Oh, nak syirik rupanya. Bau pergi bomo ni. Tak. Bunyi syirik bunyi. Mudah. Kita boleh beritahu oh syirik aku ni. Macam mana ustaz bunyi lagi syirik lagi kita ni. Contoh tak? Mana benda tak dengar, benda tak nampak syirik ni. Mana kalau kawan kita sendiri tak usah untuk mengaji wahyu, siapa boleh tegur kita? Siapa nak menyelamatkan kita? Siapa nak boleh bimbing kita daripada jalan yang betul? Kalau kita sendiri tak usah pergi ngaji. Jadi munafik dengan kafir ni, munafik ni duduk dalam masjid, pergi ngaji dengan Nabi, duduk depan lagi, majlis Nabi duduk majlis Nabi majlis Nabi duduk depan. Lepas tu mana pergi sama majlis Nabi, lepas tu masjid pergi. Orang kafir ni duduk luar masjid. Orang munafik, orang kafir duduk dalam masjid. Orang munafik duduk dalam masjid. Sekali dengan sahabat tak nampak. Nabi tak tahu, sahabat tak tahu. Tahu ke sebahagian. Kafir duduk luar masjid. Tapi sebab dalam barang serupa, duduk sekali lah neraka. Zahir je. Zahir tak serupa. Dalam serupa. Jadi bila dalam serupa, tempat akhirat esok tak kira barang luar, barang dalam tu nak kira.
Jadi barang luar ni orang tak nampak, barang dalam ni orang ni tak nampak. Kita je tahu kalau kita mengaji wahyu. Kita mesti sedar bahawa tak betul akidah aku ni. Kalau kita tak mengaji ni, tak tahu juga kita Itulah. Sebab kita tanya bila mengaji wahyu, tanya, ya, adakah aku gedok? Adakah aku gedok? Kalau ada, beres. Kita boleh buat benda tu sebelum mati. Kita boleh pindah pahaman tu. Kita boleh betulkan. Tapi kalau tak tahu, duk ingat tauhid lagi. Duk ingat betul lagi. Yang akidah betul kita tengok syirik kita contoh. Mati orang tak tahu, orang hukum zahir. Tengok accident contoh, nama Islam. Kat dalam Islam. Tanam bukan Islam. Lepas tu orang doakan dia, tapi hakikat dia Allah yang tahu. Tapi bayangkan kalau yang mati tu kita, akidah tak betul. Hak tu kena ambil takut tu. Ada orang kata Allah saja tahu akidah betul. Betul. Tapi Allah turunkan Quran sebagai tempat scan. Mana semua orang boleh check sebelum mati ni scan betul tak betul akidah. Sebelum mati ni check scan serupa Quran ke tak. Makna memang dalaman tak tahu, tapi Tuhan tu boleh sedar, boleh tahu dengan apa? Pasang telinga, tengok mana Quran tu menyalahi ke menepati. Kalau menyalahi, syirik lagi. Kalau menepati, tauhid dah gitu. Tapi itu seranglah. Jangan kita rasa apa tu? Rasa tergubaran tak patut. Sensitif tak kena tempat. Sebab pengalaman kita lah. Tok guru kita cerita, dia sendiri pun sebelum dia mengaji daurah ni, dia pun tak gelah. Bab ilah ni, tak gelah. Bila je lah, dia ngaji. Jadi tauhid ni, orang sebut belaka, tapi maksud yang ditutup oleh wahyu ni tak jelas. Mengaji wahyu baru jelas. Tak kira siapa pun. Jadi pengalaman tak betul ni kena belaka. Jangan ada bohong. Jadi kita jangan rasa, kan? Kerana sesuatu tak bertempat, jangan. Sebab semua orang ni asal pada silap pahaman akidah ni. Bila jadi betul? Bila mengaji kan. Apa kita sesuatu semua tak betul belakang asal. Orang yang mengaji dia betul, dia mengajar Quran, dia usaha betul ke orang lain. Kita pun dibetul ke orang lain. Lepas tu bila kita faham, kita pun kena mensyukuri. Mensyukuri itu maknanya kena juga usaha seperti mana tok guru kita usaha gitu. Kalau kita tak baca Quran ni, orang tak betul lagu tu lah. Nanya ke dia, siapa nak tolong dia? Nak berjelas ke dia? Dia tak jemput kita, dia mari kelas, dia dengar kata huruf. Dia sendiri tahu ukur akidah tak lagu mana. Dan dia sendiri betul kan? Tak ada kata tak sabit kita baca Quran. Mana tahu kita siapa yang terbabit tak terbabit. Tuan tu sendiri yang tahunya. Tapi dia terbabit pun tak perlu dicerita ke orang. Dia sendirilah usaha betul. Dia mengaku tak mengaku tak penting, bukan syarat. Syarat taubat Nabi tahu betul ke orang. Ustaz kita tak perlu. Dia sendiri dengan Tuhan, urusan dengan Tuhan. Duduk dalamnya. Ya Allah, tak betul akidah selama ni. Gitu ya Tuhan nak. Lafaz tu lafaz makbul tu. Kalau Tuhan tak makbul, tak sebut lagu tu. Lafaz Allah makbul. Kita ni, kita mengaku silap kita. Lafaz mahal tu. Kita silap, kita mengaku silap kita. Oh, lafaz makbul. Lafaz diterima kesilapan kita. Kalau tak terima, salah kita. Sedap-sedap syirik ke orang. Ni lafaz tu bunyi. Padahal kita tak bukan syirik ke orang. Kita baca tajuk syirik lagu ni, tajuk tauhid lagu ni. Lepas tu kita bandingkan diri kita dengan lagu mana. Siapa yang hasut kita syirik tak bertempat ni? Setan qarin kita. Dia tak sih kita berubah akidah yang betul, tak sih dia. Dia nak kita kan nasiban mafruḍa. Jadi orang duk belah wahyu ni, nak menepati teks wahyu ni, akan ada orang benci ke dia, iaitu orang munafik, dan menunggu-nunggu orang yang duduk dengan wahyu ni kena musibah. Itu memang lagu tu berlaku. Tuhan sebut dalam Quran tu ada lah. Iaitu orang-orang yang
Alladzina yatarabbasuna bikum. Menunggu-nunggu. Apa dia? Peristiwa yang buruk terjadi ke kamu. Ha? Ayalah. Dua sifat. Boleh jadi orang munafik, boleh jadi orang kafir. Iaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa akan terjadi kepada dirimu. Dia kata mereka pun sudah menyiapkan alasan jika terjadi sesuatu yang menimpa kaum mukmin agar tidak disalah. Ini munafik. Bila orang dia tengok keadaan. Bila orang mukmin ni menang, ada ghanimah, pampasan perang. Dia ada satu pampasan, satu rampasan. Rampasan perang kan. Satu rampasan, satu pampasan. Pampasan. Kalau tanah kita tu kerajaan ambil tu, pampasan tak? Kita apa teringat kisah ayah kita orang tua kan ada silap dia beritahu abang kita, jom auto kerajaan panggil nak ambil barang rampasan. Bukan rampasan ya, pampasan. Sebut rampasan. Barang dia tali air belakang kan kerajaan ambil. Jadi dia adalah kerajaan bagi ganti rugi kan. Jadi sebut abang kita, dia kata rampasan. Kita betul gelak juga rampasan. Iyalah. Istilah Melayu bukan rampasan, pampasan. Rampasan tu bunyi macam perang, rampasan. Iyalah kalau sebut dalam Melayu kata salah mek bukan rampasan, pampasan. Dan pampasan maknanya dia ambil, dia bagi ganti rugi. Ayah kita kata apa? Rampasan. Jadi dia tengok keadaan. Bila tengok orang mukmin menang, dia kata alam autu fa in kana lakum fathun min Allah. Maka jika adalah kamu dapat kemenangan daripada Allah. Bila dapat menang, ada pampasan perang. Jadi mengaku selalu bukan kita lihat demo. Mana sokong berdasarkan keadaan. Qalu alam nakum ma'akum. Bukankah kami bersama kamu? Mana dia tak ada lek belah sana pun tak jelas mana, lek sini pun tak jelas mana. Alam nakum ma'akum wa in kana, dan jika adalah yang menang tu orang kafir, lil kafirin nasibun, yang menang tu orang kafir. Dia kata pula, bukankah aku turut memenangkan kamu? Bukankah aku turut memenangkan kamu? Qalu alam nastahwiz alaikum. Bukankah aku telah memenangkan kamu, ke atas memenangkan kamu dan menghalang kamu, membela kamu dari gangguan orang beriman. Orang beriman tak ganggu kan? Dia ganggu orang beriman kan? Dari membela dari orang-orang yang beriman. Wa namna'kum minal mu'minin. Jadi betul lah munafik ni, Tok Guru kita kata, dia merasakan sifat tu istimewa. Boleh duduk dua-dua bulan ni macam sifat, macam dik lah, boleh makan dua-dua. Padahal sifat munafik tu, dia rasa sifat cerdik, macam dik dah ni, boleh makan dua-dua. Dia rasa istimewa. Padahal itu sifat munafik. Kau tuan punya diri yang ada sifat tu dia rasa istimewa. Bijak boleh makan dua-dua. Tapi hakikat dia itu sifat munafik. Kenapa dalam konteks Islam disebut fathun, dalam konteks orang kafir disebut nasibun?
Dia kata digunakan kata nasibun ni bukan fathun kepada orang kafir, kerana orang kafir tidak mendapatkan kemenangan yang menjadi awal untuk kemenangan selanjutnya. Makna bukan menang semua. Hakikat dia kalah. Kalaupun mendapatkan kemenangan, namun tidak selamanya. Dia tak panjang. Tapi orang Islam ni menang tu hakikat. Orang kafir yang menentang Islam ni menang tu bukan hakikat. Dia disebut kalimah nasibun. Kalau kepada orang berdua disebut kalimah fathun. Ni sama kat ni. Wallahu yahkum bainakum. Allah akan putus di antara kamu pada hari kiamat. Orang yang ingkar ni, dia berpegang pada barang tak jelas. Orang beriman ni berpegang pada barang yang jelas. Allah tidak bagi orang yang metok jenis tak jelas ni mengalahkan orang metok jelas. Tuhan tak bagi. Tak berlaku kemenangan. Mana dari sudut, sama ada sudut apa tu debat terbuka ataupun dari sudut apa, peperangan, tak akan menang. Tuhan tak akan buat menang. Kecuali orang Islam ni meninggalkan benda yang sepatutnya dia pegang. Orang Islam tak ikut cara Islam betul. Mana dia orang kafir ni, dia tidak boleh lawan kalau orang beriman pegang pada cara yang betul. Tapi bila orang Islam sendiri tak pegang cara yang betul, menang tu. Menang hakikat, menang tak. Menang kerana orang Islam sendiri meninggalkan Quran. Tapi orang Islam bila pegang dengan Quran dengan cara yang betul, metod yang betul dalam beragama, maka orang kafir tidak akan mengalah orang Islam selama-lamanya. Tahu buat lagu tu. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Tidak sama sekali Allah akan menjadikan orang kafir ni, kerana metod agama mereka tak betul, mengalahkan orang mukmin yang metod agama betul. Takkan bagi jalan untuk musnahkan. Kecuali kalau kita metod kita supaya cara mereka. Quran tak pegang mana. Cara Quran lagu lain. Metod dia kita pegang cara lagu lain. Cara kita ni memang cara orang kafir, tak jelas. Telah ulak-ulak lagu tu. Tak betul, tak salah. Jadi bila kalah tu, memang patut dah cara kita tak dapati cara wahyu. Tuhan tak jaga kita. Patut innal, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka cuba nak menipu Allah. Cuba. Tak ada tipu, cuba. Dengan Allah boleh tipu kali. Cuba nak tipu Allah. Jadi mana munafik ni satu sifat cuba nak tipu. Allah yang maha mengetahui dalaman dan luar. Jadi orang munafik ni dia tak faham. Penghayatan dia tak ada. Dia tak erti makna dalaman yang Allah tahu, dia tak erti. Makna dia tak faham. Kepahaman tak ada. Kepahaman agama tak ada. Sebab tu dia tak faham konsep barang dalam ni Allah tahu, dia tak faham. Orang munafik ni kacamata dia zahir, tak erti. Kepahaman wahyu tak ada. Kita ni barang dalam takut. Orang beriman dalam tak takut, dalam orang tahu takut. Orang dalam ni penting nak jaga ni. Orang munafik dia tak erti. Kepahaman dia tak ada. Penghayatan barang agama tak ada. Jadi hukum-hukum ni hukum luar. Bagi dia cilik sangat cara dia tu. Tapi Allah wa huwa khadi'uhum, Allah membalas tipu daya mereka. Mereka cuba nak tipu Allah, tapi Allah balas tipu daya mereka. Satu orang munafik ni dia tak lagi jihad. Sebab jihad ni orang yang boleh sempurna makna jihad ni dia dua syarat. Pertama, dapat sifat solat. Yang kedua, ihsan. Ihsan kepada orang lain. Sebab tu dalam surah An-Nisa sebelum ni dia kata wa aqimus solat wa atuz zakah. Dirikan solat,
Tunaikan zakat. Zakat itu ihsan pada orang lain. Sifat solat ada, sifat ihsan ada. Barulah Allah mewajibkan jihad. Dekat Mekah, jihad bila diwajibkan sebab sifat itu tak terbentuk lagi. Di Madinah, sifat terbentuk dah, baru Allah mewajibkan jihad kepada orang beriman. Orang munafik tak lagi. Semayang tak apa jaga mana. Dia tak fikir orang lain, orang munafik dia fikir dia. Wa idza qamu, dan apabila mereka berdiri untuk solat. Berdiri untuk solat, qamu kusala. Berdiri dalam keadaan malas. Sebab dia penghayatan dia kepada solat tu makna tawajuh tak ada ke dia. Solat tu hakikat dia tawajuh tu kepada Allah tu. Makna tawajuh tu kena ada. Tapi dia tak faham. Jadi dia solat, tapi selama dia solat tu dia hanya faham kena solat. Kena solat. Tapi dia tak faham bahawa perlu solat. Biasa tak? Perlu solat dengan kena solat. Baik? Allah, kena solat lah pula. Kan? Masuk waktu dia kena solat lah pula. Kan? Pukul 3 ni kena ngaji lah pula. Pukul 6 ni kena balik lah pula. Dia kan kita punya. Semua lah pula. Dia biasa dengan apa tu? Perlu semayang. Dia bahasa Inggeris I have to dengan I need to lain tanya dia. Sikit tu dia. Lain tak? Lain dia kalau kita tanya orang mengaji bahasa Inggeris dia faham. Sikit boleh, silap sorry. Mana kena solat dengan perlu solat. Jiwa kita ni kena solat ke perlu solat? Kena solat. Perlu solat ni kita Allah Taala perlu. Mana perlu tu bila kita kena usul kepahaman solat tu perlu. Bukan kena. Kena ni malah buat tu terpaksa. Perlu lain dia ada dah maksud jiwa solat dah serap masuk dah. Lepas tu yura'unan nas. Masuk solat ni nak kerana Allah, jadi kerana manusia. Okey. Riak ni dosa apa tu, syirik kecil ke syirik besar? Saja nak tanya. Syirik kecil ke syirik besar? Dosa besar. Syirik kecil. Macam mana biasa syirik kecil, syirik besar? Biasa lagu ni. Kalau kerana yang tak nampak. Kerana yang tak nampak. Kan? Macam mana yang tak nampak? Dia kata gini. Kalau mu nak tubik mimpi tu, mimpi lagu ni mu kena solat. Tak omong lah ni. Kena solat 70 kali ke. Lepas solat 70 kali dia datang mimpi. Solat ni yang tetapkan jin. Contoh, jin lagu tu. Kamu kena solat banyak ni. Kena ni lepas wahyu boleh. Bila bukan wahyu tu kita kena bimbang, dikuatiri jin. Bila jin tubik dia ingat cara tu cara wahyu. Mu kena solat 2 rakaat, kena baca kena lepas tu kena baca ni. Lepas tu mimpi macam mana? Barang ni duduk sini. Kita solat dah tadi. Tubik barang tu ada dekat bawah tangga. Korek ada sungguh. Kan? Tanya pula siapa buat? Dalam mimpi kita beritahu orang sebelahmu buat contoh, ataupun orang yang gini. Hatu benda gaib ke ada unsur masalah dah ke situ? Masalah lah. Tak ngomong lah gitu. Banyak orang yang tipu ni. Dia solat dulu 2 rakaat.
Lepas tu beritahu mana lepas solat datang mimpi. Bawah mana? Bawah kerusi ke, bawah tangga ke. Korek ada sebut. Mana hak tu nak kata tu. Kalau jenis lagu tu solat tu syirik besar. Sebab jin suruh. Saya kena tak dia kan? Ha? Saya kena tak dia. Kena tadi lah. Biasa gitulah. Sebab tu kalau jenis nak korek, ada unsur korek barang gaib ni, tu masalah. Unsur korek barang gaib masalah. Tapi dibagi unsur korek barang gaib ni cara. Kena baca zikir 10,000 kali ke. Tu something. Lepas tu datang mimpi, beritahu barang duduk sini. Ni something. Itu jin suruh. Syirik besar. Solat syirik besar. Zikir syirik besar. Kekal waktu saya. Tu kekal. Syirik besar tu. Tapi kalau kerana manusia tu nampak tak nampak? Syirik kecil. Kerana mertua, besar kecil. Kecuali kalau mertua ada jin. Dia kalau syirik besar, luar asbab, syirik besar. Kalau nampak dalam asbab, masih di bawah lingkungan asbab, syirik kecil. Kaedah gitu. Sombong kepada manusia, dosa besar tapi tak kekal neraka. Sombong kepada wahyu, dia jadi mereka kekal. Tu kata sombong tak cuma syurga ni. Sombong tu sebenarnya bukan sombong pada manusia. Kan? Mana ada saudara kesombongan tak cuma syurga. Bukan sombong pada manusia tu, sombong pada wahyu. Bila melibatkan luar asbab, ni benda ni kekal neraka. Bila melibatkan dalam asbab, tak kekal neraka. Letak tu tempat. Riak tu syirik kecil lah. Syirik kecil ni tak membatalkan iman, dia membatalkan pahala buat benda tu. Sebab dia dalam asbab. Kerana manusia. Kalau kerana jin, syirik besar. Kerana manusia, syirik kecil. Sebab nampak. Dan tidaklah mereka ingat kepada Allah kecuali sedikit. Dia kena tulis ni. Ada benda ni. Ada perkara tak? Ini penting ni. Dia satu metod. Ada. Tulis je jangan sah. Tu dah. Ni kena tulis ni. Ni dia metod nak nilai barang ni betul. Ada tak marker? Ada. Alhamdulillah. Cikgu tu. Minta sikit. Dia tak boleh pinjam kena bagi balik. Minta sikit tak buat. Tak bawa kasih. Dia kena satu lagi. Dia agama ni dia dua je. Barang jelas, satu lagi barang tak jelas. Barang tak jelas. Barang tak jelas ni tak ada rujukan, tak ada hitam putih. Maka jelas. Islam ada mana? Islam di sini. Hadis tak jelas. Dia bukan cara Islam. Sebab tu dalam konteks Islam ni bijak dia kena tanya hitam putih. Kalau tak bagi tanya tu bermasalah. Kan? Okey. Barang jelas membawa kepada tauhid. Kita mengaji selamat. Barang tak jelas ujung-ujung dia syirik. Barang jelas ujung-ujung dia iman. Barang tak jelas ujung-ujung dia kufur. Sebab tu kita kena tahu rujuk betul apa yang kita faham, apa yang kita dakwa ni mesti ada rujukan. Lepas tu kalau orang tanya rujukan tu, cara metode agama lah betul dah. Tak salah orang tanya. Kita tu kena jawab. Okey, ayat 144 143. Ada sebut kalimah dabdaba.
Kalau zubab, apa dia? Ha? Lalat tak? Lalat ni suka madu ke suka sampah? Kalau lebah, madu. Kan? Mana lalat ni suka barang sampah. Jadi orang munafik ni, dia barang jelas dia tak terima belaka, barang tak jelas dia tak tolak belaka. Orang iman ni barang jelas dia terima belaka habis, barang tak jelas dia tolak belaka habis. Iman menuntut kepada barang jelas telah habis, barang tak jelas tolak habis. Orang munafik ni barang jelas dia tak boleh nak terima habis, barang tak jelas dia tak boleh tolak habis. Itu munafik. Paruh-paruh. Separuh. Kalau orang yang betul yang bukan Islam ni, lalat ni dia tak suka barang-barang madu ni, dia suka barang sampah je. Kan? Zubab lalat. Tapi jenis zab-zab ni dia jadi macam lek ni dia tak bergagah mana, lek ni tak bergagah mana. Lalat ni sepihak je. Lek belah batin. Kan? Lalat ni dia belah batin. Bila sebut 2 kali, makna dia tak boleh, dia macam tak boleh nak pegang belah-belah pihak. Hak ni dia tak terima habis. Hak ni dia tak tolak habis. Jadi kita tanya cara agama kita lagu mana? Hak barang jelas ni telah habis ke, ataupun barang jelas tak terima habis, barang tak jelas tak tolak habis. Jadi nak jaga belaka. Nak jelas pun nak jaga, barang tak jelas pun nak jaga juga. Itu sebab munafik. Kena belaka ni. Sifat-sifat. Dia tak boleh. Sebab jelas tu hujung dia keimanan. Tak jelas tu hujung dia kekufuran. Memang kalau kita ngaji barang tak jelas ni, tiba-tiba ada ajak barang, puja benda. Kita tengok orang jenis-jenis fahaman tak jelas ni, kikir penuh ni. Tak jelas. Mana ni? Adalah. Kan? Tok guru dia tak sebut tok guru dia, adalah. Pakai cicir tak salah. Kita tanya korek. Mana? Dia cerita kan. Kita bakji ke apa. Malah nak kata apa? Kita mengaji Quran habis, hadis habis, tak jumpa pun dia cerita. Dia mantap mengaji kita banyak pada kita, dia kata. Kita mengaji 10 tahun tak jumpa. Mana nak kata orang jenis jiwa lagu ni dia teruja dengan barang tak jelas. Mana barang tu barang kekufuran. Barang kekufuran. Tahu pula dia tanya dia tok guru mana? Tak boleh beritahu, bahaya. Lagi berat. Manusia ni bila jahil hak tok guru jelas duduk dalam masjid mengajar secara jelas tak segi, dia cari hak gelap-gelap tu jin tu. Ya. Orang masalah ni cari gitu. Hak jelas-jelas tak saya mari. Hak gelap-gelap lagi. Hak gelap-gelap ni bila cek dengan wahyu, syirik. Kufur. Jadi bila kita jahil dengan metod yang benar, bagaimana? Jadi masa kena tipu. Kena tipu jenis lagu ni, masuk neraka tak keluar-keluar ni. Yang sama ada kita ni tak bohong, kena tipu dengan jin, ataupun kita kena tipu dengan tak bohong. Guru kita kata, orang yang bermasalah cara agama, dia cari orang bermasalah. Orang yang betul cara agama, cari orang betul. Jadi Tuhan buat tak betul, duk belah tak betul. Betul, duk belah betul. Orang jenis tak betul metod dia cari orang betul. Orang yang berakidah yang betul, dia mengaji buat metod ni, dia cari orang betul. Payah nak tipu dia sebab dia ngaji metod-metod agama ni. Tapi orang yang tak mengaji metod agama betul ni, kena tipu lah. Sebab kita pun jenis tak jelas juga cara metod betul. Jadi orang yang tak jelas cara beragama betul ni kena tipu. Jadi besok kalau kita ni masuk neraka tak keluar-keluar, nak salahkan siapa?
Kita orang sana tak mengaji. Quran ni kita jelas dah cara. Metod lagu ni. Tanya pula metod kita lagu mana? Jenis suka barang jelas ke? Jenis barang tak jelas pun suka juga. Sebab tu kalau kita mengaji pakai teks wahyu, mesti ada rujukan. Kan? Tidak terjebak dengan syirik. Tidak terjebak dengan barang-barang kufur. Tapi kalau jenis tak jelas, sudahlah. Mesti ada puja benda, mesti ada puja Tok Guru, dan tu mesti ada puja roh. Mesti. Tak payah check lah buat kajian tentang Syiah, Ayah Pin, kan? Arkam, semua lagu tu. Jadi nak kata tu Mudabdabi ni, dak belah ni, dak belah ni. Dak belah jelas, dak belah tak jelas. Jelas pun dia telah, tak jelas pun dia telah. Jadi duk belah jelas menghasilkan Islam, menghasilkan tauhid, menghasilkan iman. Barang tak jelas ni syirik, kufur. Dia lalat, dia betul belaka. Barang yang menepati wahyu pun dia ambil tak semua. Barang yang bertanggung wahyu pun dia telan tak semua. Jadi gitu dia, munafik. Dia tak boleh nak jaga dua-dua kan. Jadi nak kata duk belah orang beriman pun tak, duk belah orang kafir pun tak. Sebab orang kafir ni sifat dia tak saya terima belaka, baru jelas. Orang beriman tak saya terima belaka, barang tak jelas. Dia barang tak jelas pun dia terima, barang jelas pun dia ambil tak. Pun tak semua. Kalau dia terima belaka barang jelas, menuntut pada tolak barang tak jelas semua. Ambil semua barang jelas, menuntut pada tolak semua barang tak jelas. Orang kafir tak sih, orang kafir dia tak sih. Orang beriman tak sih. Orang munafik dia boleh makan dua-dua. Tak ada arah dia kata, tak ada arah. Tak ada arah munafik. Lama juga dan ngaku tak ada. Lama juga dan ngaku. Kalau dia di jenis lemah iman, tak lama. Tak lama pun meh-meh lama. Dia munafik ni dua, sama ada lemah iman ataupun tak betul kita. Samping akidah lama. Samping akidah lama, duk sekali dengan orang neraka. Lepas tu dia kata, tak apa nak kita nak tahu benda betul kan. Benda ni memang pedah. Tapi pedah-pedah pun boleh buat ubat. Warna pedah boleh buat ubat. Jadi kalau cara lagu ni, dia ingat cerdik, boleh makan dua-dua ni. Duk belah tak jelas boleh, duk belah berjelas orang faham tak jelas, orang faham tak jelas. Boleh makan dua-dua. Dia ingat cerdik. Bijak kita, boleh makan dua-dua. Rupanya dia tak betul. Nampak macam cerdik, tapi rupanya sifat yang tak comel. Wa may yudlilillah, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada baginya jalan tak ada. Tak nampak jalan keluar. Dia ingat betul dah cara lagu tu. Boleh makan dua-dua ni. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Cara, maknanya metod orang kafir pun ada kat dia, metod beriman pun ada kat dia sikit. Dia tak tahu apa tegah belah mana. Cara ni dia ambil sikit, cara ni ambil sikit. Dah kita Islam ni, ambil cara Islam lah. Apa kita terhege nak cara orang kafir? Kenapa cara orang kafir? Cara orang kafir tak jelas, tak ada rujukan. Islam ni jenis dia ada nota kaki. Kita ni Islam dah, tapi tak minat nota kaki. Tak minat nota kaki ni cara orang kafir beragama. Orang agama tak sih nota kaki ni. Bocor dia tak betul agama dia. Kita orang Islam tak sih juga nota kaki. Macam mana? Padahal nota kaki itulah nak jaga cara agama kita, metod yang benar. Sebab dalam Quran ada qul hatu burhanakum itu ni bi kitabim min qabli hada. Mana menuntut kepada nota kaki ni memang. Satu kitab yang tak perlu nota kaki, Quran. Satu kitab yang tidak perlu nota kaki, Quran. Selain daripada Quran semua kena nota kaki. Itu kaedah kan. Bukan orang kafir aja kita nota kaki, orang Islam aja kita. Islam Allah aja kita. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah engkau menjadikan orang kafir sebagai awliya, pemimpin, pelindung, teman setia, min duni, selain daripada orang-orang yang beriman. Aturiduna, apakah kamu ingin Allah menjadikan kamu menjadikan bagi Allah
ke atas kamu alasan untuk masuk neraka. Kan, alasan tu ni. Alasan yang nyata bagi Allah untuk menghukum kamu pada esok. Aturidun an taj'alu, apakah kamu ingin menjadikan bagi Allah ke atas kamu alasan untuk masuk neraka? Humanan neraka. Betul lebih itu, innal munafiq, sesungguhnya orang munafik itu dia satu darajah, satu lagi daroka. Darajah atas, darajah bawah. Darajah atas, darjah. Daroka bawah. Sifat daroka ni tingkat bawah neraka. Darajah sifat tingkat atas surga. Mana orang munafik ni yang tak betul akidah ni, neraka paling bawah. Fid darkil asfali minan nar. Dan tidak ada bagi mereka penolong. Tidak ada bagi mereka penolong. Walan tajid lahum nasira. Baik lagi. Kecuali mereka yang bertobat. Memang ada tobat. Orang munafik jadi sahabat ada. Mengaji-mengaji jadi sahabat ada. Wa aslahu, dan memperbaiki iman dia. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki iman dia, supaya betul ikut metod Islam. Wa'atasamu billah, i'tasamu billah, dan dia berpegang teguh dengan Allah. Pegang teguh, kemah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan diri agama mereka kepada Allah. Dan mengikhlaskan diri agama mereka kepada Allah. Dan mereka itulah orang yang bersama orang-orang yang beriman dalam syurga. Mereka itulah bersama orang-orang yang beriman dalam syurga. Wasaufa, dan akan Allah berikan kepada orang-orang mukmin itu di syurga nanti pahala yang besar, ajran azima. Dan itulah. Jadi kalau kamu ni iman betul, bersyukur kepada Allah. Syukur ni makna syukur, makna terima belaka yang Allah bagi kita. Lepas tu zahirkan makna taat. Itu syukur. Terima belaka yang Allah bagi kepada kita, terutama Quran. Lepas tu zahirkan dengan bentuk taat. Itu makna syukur. Jadi kalau kita ni betul makna syukur, betul makna iman, Allah takkan azab kita. Takkan azab. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu maha mensyukuri, maha menghargai keimanan seorang dan kesyukuran seorang, dan maha mengetahui mana yang betul imannya, mana yang tak betul imannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.